Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Aila Fariha binti Ahmad Radhi bernama matrik C20A1617 dan ini adalah ahli kumpulan kami. Jadi topik yang kami akan bentangkan pada tugas kali ini adalah yang bertajuk Teori Augmentation and Crime, yang bererti kepada ornamen dan kejahatan yang dipelopori oleh Adolf Loos dan dilahirkan pada 10 Disember 1870, meninggal dunia pada 23 Ogos 1933. Beliau merupakan seorang arkitek, pereka, penulis dan pengkritik terkemuka yang dilahirkan di Republik Czech pada kini dan dahulunya dipanggil Empire Austro-Hungary. Beliau terkenal dengan esei kontroversinya yang bertajuk Ornament and Crime, dan beliau sendiri berpendapat bahawa hiasan dalam seni bina adalah berlebihan dan membawa kepada penyalahgunaan sumber serta ditanda sebagai masyarakat yang primitif. Sebagai seorang yang rasionalis, beliau percaya bahawa perhatian sepenuhnya perlu diberikan kepada alasan dalam reka bentuk bangunan. Reka bentuk dan tulisannya telah membuka jalan kepada penggerak modernis dalam seni bina yang timbul pada abad ke-20. Walaupun sangat terkenal terutamanya dalam komuniti seni bina, kisahnya dalam seni bina bukanlah jalan yang mudah untuk dirintis. Oleh itu, beliau adalah salah seorang tokoh yang membawa kepada sebuah aliran dan teori yang dipelopori oleh arkitek yang beraliran moden, di mana tegar dalam mengkritik adanya ornamen pada setiap benda-benda terapan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pada waktu dahulu, teori yang dibawanya amat bertentangan dengan kehidupan, kepercayaan dan norma umum, bahawa sebenarnya teori ini telah diciptakan pada tahun 1908. Oleh itu, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Ania binti Hussein. Nombor matrik saya C20A1447. Hari ini saya akan menjelaskan contoh-contoh karya yang berkaitan dengan Adolf Loos yang menyokong tentang teori dan juga idea arkitek tersebut. Selepas menamatkan pengajian, Adolf Loos ni dia cuba menceburi bidang seni bina sebagai arkitek dengan kaedah gaya yang mudah dan juga kontemporari. Terdapat 3 contoh karya yang menyokong beliau, iaitu Museum Cafe. Museum Cafe ialah kafe tradisional yang terletak di Vienna, Austria. Kafe ini dibuka pada tahun 1899. Bahagian dalaman kafe ini direka berkonsepkan kesederhanaan. Reka bentuk dalaman kafe ini direka oleh arkitek terkenal iaitu Adolf Loos. Museum Cafe merupakan kafe terawal menerima dan juga menerapkan beberapa ciri-ciri idea Adolf Loos. Seterusnya, Villa Muller yang terletak di Praha, Republik Ceko. Villa ini dikenali sebagai penanda aras inovatif seni bina moden terawal. Hal ini kerana ia meliputi idea-idea ekonomi dan juga reka bentuk Adolf Loos. Jika dapat dilihat pada bahagian luar, villa ini menunjukkan beberapa teori Loos dalam karya nukilan beliau, iaitu perhiasan dan juga jenayah. Loos mengenakan gaya putih kubik pada bahagian dinding luar dan juga tingkap yang jelas. Akhir sekali, Rumah Rafa ini terletak di Vienna. Ia merupakan rumah yang pertama menerapkan elemen rumplan yang direka oleh Adolf Loos. Kaedah rumplan ini juga berbeza daripada yang lain, seperti ruangan yang luas tanpa melibatkan apa-apa perhiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Sazali dengan matrik C20B1570. Hari ini saya akan menerangkan mengenai impak
teori terhadap kehidupan kita hari ini. Yang pertama adalah minimalisme. Idea ini telah mempengaruhi seni bina kontemporari dalam bentuk minimalis yang dicirikan oleh garisan yang bersih, bentuk yang ringkas dan tumpuan kepada fungsi bangunan. Minimalisme telah menjadi gaya popular dalam seni bina moden dan ramai arkitek pada hari ini telah pakai prinsip kesederhanaan Loss ini. Yang kedua adalah kefungsian. Loss percaya bahawa bentuk harus mengikut fungsi, yang bermaksud bahawa reka bentuk bangunan haruslah berdasarkan tujuannya. Idea ini kekal relevan dalam seni bina kontemporari dan ramai arkitek mengutamakan fungsi bangunan berbanding estetikanya. Bangunan direka bentuk untuk menjadi cekap, praktikal dan mampan. Yang ketiga adalah materiality. Loss percaya bahawa bahan yang digunakan dalam bangunan haruslah jujur dan tulen. Prinsip ini masih relevan dalam seni bina kontemporari dan ramai arkitek memilih bahan yang tahan lama, mampan dan relevan dalam konteks tempatan. Penggunaan bahan semula jadi seperti kayu, batu dan bata masih menjadi pilihan popular dalam seni bina kontemporari. Yang keempat adalah regionalisme. Loss percaya bahawa seni bina haruslah berakar umbi dalam konteks tempatan dan mencerminkan gaya dan identitinya. Prinsip ini telah mempengaruhi seni bina kontemporari. Reka bentuk bangunan mengambil kira iklim tempatan, seni bina vernacular dan tradisi budaya. Secara keseluruhannya, idea Adolf Loss terus memberi impak yang mendalam terhadap seni bina kontemporari pada masa kini. Prinsip minimalisme, kefungsian, kebendaan, kedaerahan beliau terus memaklumkan reka bentuk bangunan yang menyenangkan dari segi estetika, mampan dan responsif kepada keperluan orang yang menggunakannya. Adolf Loss terkenal kerana pendapatnya yang kuat dan idenya yang kontroversi tentang reka bentuk dan seni bina. Idenya boleh difahami dengan meneliti pemikirannya tentang teori dan falsafah secara keseluruhan. Beliau masih mengekalkan idenya dalam teori seni bina kerana kepercayaan yang kukuh dan pandangannya tentang fungsi, kejujuran dan kesederhanaan dalam reka bentuk serta menolak hiasan yang berlebihan. Idenya bukan sahaja mencerminkan prinsip reka bentuk tetapi menyampaikan pandangannya tentang masyarakat dan budaya. Ini kerana kepercayaan beliau terhadap evolusi budaya adalah salah satu sebab utamanya terhadap hiasan yang berlebihan. Beliau percaya bahawa masyarakat moden telah melampaui keperluan elemen hiasan dan melihat hiasan sebagai peninggalan budaya primitif. Beliau menganggap perhiasan sebagai pembaziran sumber dan ekspresi tahap budaya yang rendah. Beliau juga percaya bahawa ia merupakan kaedah terbaik yang akan menyumbang kepada kemajuan budaya di samping mengekalkan identiti profesional sepanjang hayatnya. Bukan itu sahaja, beliau juga menekankan bahawa kesederhanaan dan kejujuran adalah penting dalam reka bentuk. Beliau berpendapat bahawa seni bina harus lurus dan jujur, mencerminkan bahan yang digunakan dan tujuan bangunan tersebut. Beliau menyatakan dalam eseinya, Hiasan dan Jenayah, bahawa menggunakan hiasan adalah penipuan dan regresi daripada dunia moden. Di samping itu, gerakan modernis yang baru muncul dan penekanannya pada fungsi, kecekapan dan rasionaliti telah memberi kesan kepada beliau. Beliau memeluk prinsip modernisme yang bertujuan untuk mewujudkan estetika baharu untuk era perindustrian. Teori beliau juga dianggap sebagai tindak balas kepada gaya seni bina yang popular pada zamannya ketika itu. Beliau memperjuangkan kaedah reka bentuk yang lebih tegas dan berfungsi. Kepercayaannya terhadap kemajuan budaya dan keperluan untuk menyesuaikan diri dengan dunia moden mendorong penolakannya terhadap hiasan dan penekanan terhadap kejujuran dalam seni bina. Secara keseluruhannya, pengaruh besar yang dilakukan terhadap seni bina dan reka bentuk, kepercayaannya yang kukuh terhadap prinsip, idenya dalam konteks moden dan kekuatan intelektualnya adalah faktor yang menyumbang kepada pengekalan teori beliau. Pandangan dan teori beliau telah memberi kesan besar kepada perkembangan seni bina moden dan ia masih mempunyai kesan yang ketara terhadap amalan seni bina moden hari ini. Seterusnya ialah implikasi dari seni bina kepada sastra dan kesimpulan. Baiklah, kesan seni bina kepada sastra ia akan mengakibatkan seni bina itu bangunan tampak bersahaja.
Hal ini demikian kerana Adolf Loos memiliki sikap berkesederhanaan di dalam seni bina dan beliau hanya mementingkan akan kefungsian yang boleh digunakan oleh masyarakat sahaja. Beliau tidak memandang akan kecantikan yang perlu ada bagi setiap seni bina pada bangunan tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat juga bangunan dari idea beliau yang mempunyai sedikit kecantikan pada bangunan tersebut, iaitu bangunan Villa Maffer yang berkonsepkan kesederhanaan. Kesimpulannya, setiap tokoh seni bina mempunyai pandangan masing-masing. Hal ini demikian kerana pemikiran bagi setiap idea individu berbeza. Oleh itu, kita dapat lihat pelbagai jenis bentuk yang dapat kita kelaskan mengikut idea tokoh yang berbeza.